Hai, selamat datang ke channel ini. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih juga atas sokongan Anda semua. Yang baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan juga lonceng notification. Menteri Yang Dipertua, izinkan saya untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat kerana telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 yang amat penting ini. Tidak kurang dari 15 ahli yang berhormat telah turut sama berbahas dan perkara yang dibangkitkan merentasi kepentingan rakyat, perniagaan dan negara. Saya hargai semua cadangan, teguran serta pandangan yang disampaikan oleh ahli-ahli yang berhormat semua. Sebelum saya menjawab persoalan yang dibangkitkan sepanjang tempoh perbahasan, izinkan saya mengambil kesempatan di sini untuk menzahirkan rasa duka cita atas bencana banjir yang sedang melanda negara dan bersimpati kepada semua keluarga Malaysia yang terkesan. Salam takziah kepada mereka yang telah kehilangan orang yang tersayang serta jutaan terima kasih kepada seluruh keluarga Malaysia yang telah turut sama untuk membantu mereka yang terjejas. Kerajaan kekal komited untuk membantu seluruh keluarga Malaysia yang terkesan dan seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah mengambil beberapa langkah segera bagi mengurangkan beban keluarga Malaysia yang terkesan daripada musibah ini. Tan Sri Yang Dipertua, dalam tempoh 3 hari perbahasan RUU Perbekalan 2022, izinkan saya menyentuh beberapa topik utama di dalam ucapan penggulungan ini. Beberapa orang ahli yang berhormat telah menyentuh soal peruntukan tahun 2022 bagi sesebuah kementerian, segmen masyarakat atau program. Yang berhormat Senator Tuan Adnan Ituk menegaskan bahawa bajet ini adalah untuk semua rakyat dan perlunya MOF memberi perhatian kepada keperluan kumpulan minoriti. Saya sangat bersetuju dengan Yang Berhormat berhubung perkara ini. Jika dilihat, inilah hasrat kerajaan apabila langkah utama bajet 2022 adalah untuk manfaat semua rakyat dan terbuka buat setiap komuniti masyarakat. Bantuan keluarga Malaysia diperuntukkan RM8.2 bilion untuk manfaat 9.6 juta penerima dalam kalangan semua yang memerlukan. Jamin kerja pula disediakan RM4.8 bilion untuk mewujudkan 600,000 peluang pekerjaan baharu, terutamanya buat belia Malaysia tanpa mengira bangsa. Tidak dilupa semarak niaga bernilai RM40 bilion, iaitu kemudahan pembiayaan pelbagai bentuk untuk manfaat semua usahawan PKS tempatan. Dalam masa yang sama, kerajaan tidak alpa akan keperluan buat kumpulan minoriti di Malaysia. Saya menerima baik keprihatinan Yang Berhormat Senator Tuan Adnan yang membangkitkan nasib komuniti seperti orang asli, komuniti Siam, Sikh, Sri Lanka dan Portugis, yang walaupun kumpulannya kecil, tetapi mereka juga ada keperluan khusus. Dalam ucapan bajet, telah diumumkan peruntukan RM10 juta buat anak-anak Sabah Sarawak sebagai usaha untuk mendalami budaya, bahasa dan warisan komuniti masing-masing. Maka, Yang Berhormat Tan Sri, sukacita diumumkan MOF akan turut memperluas manfaat komuniti minoriti lain dengan peruntukan tambahan RM5 juta melalui Ketua Masyarakat atau NGO untuk menggalakkan pembelajaran budaya dan bahasa. Saya mengeratkan ukhuwah komuniti dan mendorong pembangunan saksiah remaja. Pembelajaran ilmu bahasa, misalnya bahasa Thai, berupaya menyumbang kepada manfaat ekonomi melalui hubungan dagangan dengan negara jiran serta menyokong perkhidmatan penyumberan luar serantau di Malaysia. Selanjutnya, saya juga merakamkan ucapan terima kasih atas keprihatinan Yang Berhormat Senator Datuk Issa Abdul Hamid yang menyentuh perlunya peruntukan belanja mengurus lebih besar kepada Jabatan Kebajuan Orang Asli atau JAKWA. Kerajaan ini sememangnya menitik beratkan keperluan komuniti orang asli. Untuk makluman semua, bagi tempoh 5 tahun sebelum kerajaan semasa, peruntukan belanja mengurus atau OE JAKWA hanya meningkat sebanyak RM10 juta, iaitu daripada RM103 juta semasa bajet 2016 kepada RM113 juta semasa belanjawan 2020. Dalam bajet pertama saya, OE JAKWA di bawah bajet 2021 telah ditingkatkan RM10 juta kepada RM123 juta dan seterusnya dinaikkan lagi hampir RM40 juta kepada RM162 juta untuk bajet 2022.
Peningkatan ini antaranya untuk tujuan pengangkutan anak-anak orang asli ke sekolah serta kenaikan wang saku murid sekolah menengah daripada 2 kepada 4 ringgit sehari yang bakal memanfaatkan 16,000 murid orang asli. Kerajaan juga bersetuju memanjangkan skim bantuan gerakan grant pendidikan orang asli kepada IPT JLC seperti UTP, UNITAN dan juga MMU. Bagi mengelakkan keciciran daripada menerima BKM, kerajaan akan melaksanakan pendaftaran automatik berdasarkan data Jakwa dan dengan itu komuniti orang asli tidak perlu memohon. Untuk memudah cara penyampaian BKM kepada penerima, sukacita saya maklumkan bahawa program Bank Bergerak di Sabah Sarawak seperti diumumkan dalam bajet 2022 akan juga merangkumi Semenanjung Malaysia, khususnya bagi beroperasi di kawasan pedalaman komuniti orang asli. Selanjutnya Yang Berhormat Senator Ras Adibah memohon penjelasan berhubung nasib OKU selepas tamat program MyStep. Untuk makluman Yang Berhormat, MyStep ialah program yang menawarkan peluang pekerjaan jangka pendek secara kontrak di sektor awam dan GLC dalam usaha meningkatkan kebolehpasaran. Ia memberi peluang untuk mendapatkan pengalaman kerja sebenar sekaligus membuktikan kebolehan peserta kepada majikan. Dengan pengalaman itu, diharapkan peluang mereka mendapat pekerjaan di pasaran terbuka menjadi lebih baik. Berdasarkan pencapaian 2021, seramai 61,000 orang telah ditempatkan di sektor awam dan GLC termasuk golongan OKU yang berdaftar dengan JKM. Peserta yang tamat MyStep ini tidak diserap secara automatik. Prosedur serta tata cara pengambilan ke dalam perkhidmatan awam dan GLC masih terpakai seperti mana biasa. Namun, kerajaan yakin peserta ini bakal mempunyai kelebihan untuk terpilih dalam sesi temuduga berbekalkan pengalaman yang diperolehi melalui MyStep. Untuk makluman juga, kerajaan melalui Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2008 memperuntukkan dasar 1% peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam kepada OKU. Ini selaras dengan usaha meningkatkan lagi keupayaan modal insan khususnya bagi OKU. Seperti mana yang diumumkan dalam bajet 2022, kerajaan akan melanjutkan program MyStep ini pada tahun hadapan dengan menyediakan 80,000 peluang pekerjaan. Sejajar dengan usaha memastikan golongan OKU mendapat peluang pekerjaan, kerajaan turut mengumumkan penempatan 1% kuota khas kepada OKU bagi program MyStep 2022. Tan Sri Yang di-Pertua, terdapat sebilangan ahli yang berhormat turut membangkitkan berhubung pelaksanaan program-program perlindungan sosial, antaranya seperti Yang Berhormat Senator Datuk Johannes Abdul Aziz yang menyentuh berhubung voucher perlindungan tenang dan Yang Berhormat Senator Datuk Husin yang membangkitkan soal pelaksanaan MySalam. Untuk makluman Yang Berhormat, voucher perlindungan tenang dengan nilai RM50 telah diumumkan dalam Belanjawan 2021 untuk manfaat golongan B40. Kesemua 8 juta penerima bantuan prihatin rakyat layak menerima voucher tersebut. Sehingga 15 Disember, hampir 900,000 golongan B40 telah menebus voucher ini dengan nilai hampir RM45 juta melalui pembelian insurans atau takaful yang didaftar sebagai produk perlindungan tenang. Umumnya, program ini melibatkan 16 syarikat insurans dan pengendali takaful di bawah Persatuan Insurans Am Malaysia, Persatuan Insurans Hayat Malaysia dan Persatuan Takaful Malaysia. Semakan kelayakan untuk menuntut voucher ini boleh dibuat dengan melayari www.myptv.my atau mengunjungi mana-mana syarikat insurans atau pengendali takaful yang menawarkan produk perlindungan tenang. Bagi pemohon yang layak, penebusan voucher boleh dibuat dengan melayari www.mycoverage.my atau melalui pembelian terus di kaunter. Produk perlindungan tenang merangkumi pelbagai jenis perlindungan termasuk perlindungan untuk insurans hayat, penyakit kritikal, hospitalisasi, hilang upaya, kebakaran dan kerosakan isi rumah akibat banjir. Seperti diumum dalam bajet 2022, voucher perlindungan tenang ini telah ditambah baik dan ditingkatkan nilai voucher kepada RM75 untuk tahun 2022. Sukacita diumumkan bahawa golongan B40 boleh menebus voucher RM75 ini bermula 1 Januari 2022 dengan syarikat insurans dan pengendali takaful yang berdaftar. Berhubung skim MySalam, izinkan saya jelaskan mengenai penambahbaikan yang dibuat oleh kerajaan ini. Pada tahun 2019, skim ini telah membantu 4.3 juta individu B40 dengan bayaran manfaat berjumlah RM11.5 juta. Sebagai perlindungan semasa kerajaan pentadbiran sedia ada, bayaran manfaat MySalam bagi hospitalisasi dan penyakit kritikal telah meningkat kepada RM76.9 juta atau lebih 6 kali ganda pada tahun 2020 dan seterusnya naik kepada RM120.9 juta untuk tempoh 11 bulan hingga November 2021.
Selain itu, MySalam juga telah mengeluarkan 119.6 juta ringgit sehingga November 2021 atas tuntutan berkaitan COVID-19. Di samping itu, dalam bajet 2022, skim MySalam akan diperluas sehingga 2 kali ganda bagi merangkumi lebih daripada 9 juta individu. MySalam juga telah ditambah baik dengan peruntukan 50 juta ringgit bagi bantuan peranti perubatan kepada B40. Kerajaan akan terus memantau prestasi dan menambah baik skim ini berdasarkan kemampuan dana MySalam. Umumnya, piagam pelanggan memproses tuntutan ialah 10 hari bekerja bagi mengurangkan insiden kelewatan dan meningkatkan kesedaran. Bilangan kaki tangan ditingkatkan di samping menyediakan kaunter khas di hospital utama di setiap negeri. Keselamatan data penerima MySalam adalah serius dan tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan Akta Rahsia Rasmi 1972. Pihak Great Eastern Takaful Berhad yang mengendalikan skim MySalam hanya dapat menggunakan data bagi skim MySalam sahaja dan tidak dibenar menggunakan data tersebut bagi kegunaan lain seperti menjual produk insurans atau takaful lain kepada penerima MySalam. Tan Sri Nadi Petua, Yang Berhormat Senator Datuk Arman mempertengahkan cadangan agar syarikat GLC dan swasta dapat menyediakan tablet dan internet kepada pelajar B40 sebagai salah satu CSR. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan menyambut baik sebarang cadangan menyediakan kemudahan khususnya kepada pelajar-pelajar daripada keluarga B40. Kerajaan mengalu-alukan mana-mana syarikat GLC dan swasta untuk menjalankan tanggungjawab sosial dalam membantu keperluan murid-murid sekolah seperti pemberian komputer, kemudahan internet dan lain-lain. Pun begitu, khususnya GLC, sebarang pelaksanaan cadangan hendaklah mengambil kira kedudukan kewangan syarikat serta mendapat persetujuan lembaga pengarah masing-masing. Setakat ini, GLC telah pun menyumbang 150,000 buah komputer riba kepada sekolah di kawasan berpendapatan rendah. Kerajaan juga dalam proses meneliti keberhasilan program tersebut bagi mempertimbangkan perluasan program dengan menyediakan peranti untuk murid sekolah. Selanjutnya, suka untuk saya mengambil kesempatan di sini bagi menyatakan bahawa JLIC dan GLC amat-amat memainkan peranan mereka dalam bersama-sama kerajaan semasa tempoh pandemik COVID-19 ini menular di negara kita. Sejak Mac 2020 sehingga Disember 2021, jumlah sumbangan yang telah diberikan oleh JLIC dan GLC bernilai lebih 8.19 bilion ringgit. Antaranya termasuklah moratorium sehingga 6 bulan, insentif pengecualian serta pengurangan sewa sebanyak 50% kepada pengusaha yang berniaga di bangunan milik JLIC dan GLC seperti di KLCC, hentian R&R Plus dan sebagainya. Kedua, rebat sehingga 30% oleh Petronas kepada peniaga Bumi Putra di ruang niaga Suria KLCC, Mesra Mall dan Alamanda Putrajaya, nilainya lebih kurang 15 juta ringgit. Ketiga, membantu lebih 2,200 peniaga Bumi Putra melalui moratorium bayaran pinjaman, penangguhan bayaran pokok dan sebagainya. Dari sini Petua, saya merujuk kepada telahan yang disuarakan oleh Yang Berhormat Senator Puan Lim Hui Ying yang bahawa seolah-olahnya terdapat ketidaktelusan berhubung pembelian vaksin COVID-19 dan penggunaan dana kumpulan wang amanah negara atau PWAN. Izinkan saya memberi pencerahan berhubung perkara ini. Untuk makluman Yang Berhormat, semasa pembentangan belanjawan 2021, saya telah umumkan perolehan bekalan vaksin COVID-19 jangka melibatkan kos melebihi 3 bilion ringgit untuk keperluan rakyat Malaysia. Namun, memandangkan pada masa itu jumlah bekalan dan harga masih belum dimuktamadkan oleh syarikat pembekal vaksin, maka tiada peruntukan dikhususkan sebagai sebahagian daripada peruntukan 322.5 bilion ringgit dalam belanjawan 2021. Hanya menjelang Mac 2021, iaitu setelah kerajaan melaksanakan rundingan bekalan vaksin bagi keperluan sehingga 120% penduduk Malaysia, kerajaan menetapkan sebanyak 5 bilion ringgit diperlukan bagi perolehan bekalan vaksin serta perbelanjaan lain berkaitan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK. Bagi mempercepat pelaksanaan PIK supaya selesai menjelang Disember 2021, kerajaan memutuskan untuk membiayai perbelanjaan PIK ini sebanyak 5 bilion ringgit menggunakan sumber dana KUAN. Dengan adanya sumber khusus untuk pelaksanaan PIK, Malaysia telah diiktiraf mencapai kadar vaksinasi antara yang terpantas di dunia. Setakat ini, lebih 97% penduduk dewasa telah lengkap divaksinasi dan ini telah mengurangkan bilangan kes COVID-19 dan juga tahap penggunaan ICU yang kini berada di bawah 60%. Pencapaian ini yang membolehkan hampir semua negeri beralih ke fasa 4 di bawah Pelan Pemulihan Negara. KUAN asalnya dengan nawaitu untuk memanfaatkan generasi akan datang.
tidakkah penggunaan kuan untuk pik amat wajar bagi menjamin masa hadapan negara? Perkara ini dipersetujui oleh semua dan dengan itu pindaan Akta Kuan membenarkan pembelanjaan untuk vaksin telah diluluskan dan sebulat suara di Dewan Rakyat, termasuk juga ahli-ahli parlimen dari kedua belah pihak. Berdasarkan penilaian semasa, adalah amat penting bagi semua rakyat diberikan dos penggalak, terutamanya dengan kemunculan varian Omicron. Demi memelihara kesejahteraan rakyat, saya ingin umumkan kerajaan memutuskan untuk meningkatkan peruntukan pembiayaan kuan daripada 5 bilion kepada 6 bilion ringgit. Penambahan ini pastinya untuk memastikan bekalan vaksin mencukupi, termasuk dos penggalak yang bukan saja untuk penduduk dewasa tetapi juga golongan remaja. Bagi menjamin kesejahteraan rakyat, kerajaan akan bertindak secara proaktif dan terus memantau keadaan dari masa ke semasa. Tan Sri Yang Ketua, memandangkan masa tidak mengizinkan, bagi sebarang persoalan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang tidak sempat saya jawab dalam penggulungan ini, saya akan beri jawapan secara lisan, secara bertulis. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Kita jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.